Pengenalan. Bencana alam utama di Malaysia ialah tanah runtuh. Tanah runtuh kerap berlaku terutama di utara dan selatan Malaysia. Hal ini menyebabkan berlakunya kerosakan besar di bumi bara. Keruntuhan itu disebabkan oleh pelbagai faktor seperti aktiviti manusia, guna tanah, geologi dan sebagainya. Tanah runtuh dikategorikan mengikut jenis bahan dan pergerakannya. Jenis tanah runtuh terdiri daripada 10 jenis, iaitu gelinciran putaran, gelinciran batuan, jatuhan batuan, terbarikan, aliran debris atau puing, runtuhan debris, aliran tanah, rayapan dan rebatan sisik. Tanah runtuh merupakan kritikal tahap tinggi di Malaysia dengan 122 lokasi telah dikenal pasti sebagai titik panas kritikal. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia bertujuan untuk menangani isu tersebut dengan mempromosikan penggunaan kajian geologi, geoteknik dan geomorfologi untuk memahami risiko runtuh. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan kesan runtuh terhadap alam sekitar dan meningkatkan kualiti pembinaan. Kesimpulannya, memahami aspek geologi, geoteknika dan geomorfologi tanah runtuh adalah penting untuk Malaysia menangani risikonya dan menambah baik pembangunannya. Terima kasih. Okey, untuk objektif kajian kami ada 3. Yang pertama ialah punca tanah runtuh di Malaysia. Yang kedua, kesan tanah runtuh kepada alam sekitar. Dan yang terakhir, cadangan menangani isu tanah runtuh di Malaysia. Seterusnya analisis data. Data ni merangkumi kejadian tanah runtuh di Malaysia dari Oktober 2018 hingga April 2023. Kejadian dicatatkan di pelbagai wilayah termasuk Cameron Highlands, Georgetown, Pulau Pinang dan lain-lain. Dan ia juga menunjukkan jumlah masa dan kematian berkaitan dengan setiap kejadian tanah runtuh. Kejadian di Batang Kali Selangor mencatatkan jumlah kematian tertinggi dengan 31 orang kehilangan nyawa. Analisis data ini penting bagi pengurusan bencana, perancangan bandar dan pemeliharaan alam sekitar yang mampu menekankan keperluan untuk langkah proaktif dalam menangani risiko tanah runtuh, terutamanya di kawasan dengan sejarah kejadian yang serupa. Pengubah dasar dan organisasi berkaitan boleh menggunakan analisis ini untuk melaksanakan sistem amaran awal dan keberkesanan strategi perlindungan yang boleh ditingkatkan dengan memahami dan menggunakan tanah secara mampan. Oleh itu, ia mampu merangsang keperluan untuk amalan penggunaan tanah yang mampan bagi mengurangkan kesan tanah runtuh ke atas komuniti dan infrastruktur. Terdapat beberapa punca berlakunya kejadian tanah runtuh di Malaysia. Antaranya ialah aktiviti manusia yang melampau. Aktiviti penebangan pokok di kawasan cerun bukit untuk pembinaan lebuh raya, hotel maupun perumahan-perumahan. Ianya akan merubah struktur tanah yang padat menjadi longgar. Tanah akan menjadi tidak seimbang kerana ketiadaan cengkaman akar pokok untuk memegang tanah daripada berlakunya kejadian tanah runtuh. Gelongsoran tanah ataupun tanah runtuh berlaku dan menyebabkan kemalangan apabila ianya melibatkan manusia. Seterusnya ialah proses luluh hawa, iaitu proses semula jadi, di mana tanah mengalami proses luluh hawa, iaitu luluh hawa secara kimia di kawasan cerun bukit, iaitu berlakunya kawasan pemecahan debutir akibat daripada perubahan cuaca, iaitu ejen luluh hawa sendiri, iaitu panas dan hujan dan panas. Luluh hawa yang giat menyebabkan tanah-tanah di kawasan cerung bukit berpecah menjadi debutir dan terus menggelosor jatuh ke kawasan kaki bukit menyebabkan tanah runtuh berlaku. Kemalangan ini yang menimpa manusia akan mengundang kemalangan jiwa. Hujan lebat dan berterusan juga merupakan faktor berlakunya kejadian tanah runtuh di Malaysia. Contohnya, di Batang Kali Selangor, punca utama kejadian tanah runtuh yang teruk berlaku pada peristiwa 5 Oktober 2023 yang telah merenggut 13 nyawa. Punca utamanya adalah hujan lebat secara major selama 5 hari. Kadar resapan air yang tinggi di kawasan cerun bukit menyebabkan cerun bukit menjadi berat dan cerun bukit mengalami kegagalan cerun. Maka tanah runtuh berlaku dan menimpa manusia. Pemilihan tanah yang tidak sesuai untuk aktiviti pembangunan maupun pembinaan, contohnya pembinaan jalan raya dan perumahan. Kesukaran untuk meramal struktur tanah tersebut menyebabkan kesukaran untuk menjalankan sesuatu projek dan
Kebarangkalian untuk projek tersebut gagal adalah tinggi dan ianya akan mengundang kemalangan jiwa dan kemusnahan kepada manusia. Kemusnahan harta benda dan kemalangan jiwa adalah salah satu daripada kesan kegagalan sesebuah projek akibat pemilihan tanah yang tidak sesuai. Terdapat dua kesan utama, iaitu kesan kepada alam sekitar manusia dan kesan kepada alam sekitar fizikal. Kesan kepada alam sekitar manusia adalah kehilangan nyawa serta kerosakan harta benda. Kesan alam sekitar fizikal ialah kerosakan untuk muka bumi dan kehilangan tanah suci. Batasan kajian tanah runtuh ini ialah kekurangan pengalaman boleh menyebabkan pertimbangan faktor tanah runtuh yang tidak tepat. Ini boleh mengakibatkan peta potensi yang dicari tidak tepat. Selain itu, pergantungan kajian pada data daripada agensi kerajaan tertentu akan menghadkan analisis yang berpotensi mengabaikan faktor penting yang tidak termasuk dalam set data tersebut. Pelaburan awal yang diperlukan untuk teknologi dan barang-barangan menjadi lebih tinggi. Ini kerana modal seperti untuk penanaman pokok semula perlukan modal yang mahal dan kualiti yang tinggi. Cadangan menangani isu tanah runtuh. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang perlu dijalankan untuk tanah runtuh ini tidak terus berlaku. Ya, seperti yang kita tahu, pencerobohan hutan berlaku oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang ingin mendapat keuntungan daripada hasil hutan yang kita miliki. Perkara ini seharusnya dibendung kerana semakin hari semakin banyak pokok yang ditebang, tanah ditarah dan hutan menjadi tandus. Sebagai contoh, jika seseorang individu atau sebuah syarikat bersalah dalam menceroboh kawasan hutan tanpa rayuan, dan jika menyebabkan tanah runtuh, bayaran ganti rugi sepenuhnya perlu dilunaskan oleh pesalah. Oleh itu, dengan penguatkuasaan undang-undang yang tegas serta pelaksanaan yang saksama, kejadian tanah runtuh dapat dibendung kerana setiap pembalakan atau penerokaan hutan dikawal rapi. Cadangan yang kedua ialah merancang pembangunan secara efisien. Kaki tangan yang diiktiraf oleh Persatuan Jurutera Malaysia memainkan peranan dalam perancangan pembangunan ini. Pemaju pembangunan yang mendapat kontrak untuk melaksanakan pembangunan perlu menyediakan perancangan dengan berhemah, seperti melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini diwajibkan kerana tanah runtuh ini melibatkan jutaan nyawa orang. Yang ketiga, penanaman semula pokok. Penanaman semula pokok ini dapat menjaga cerun-cerun dan kawasan yang dibangunkan daripada terdedah kepada risiko kejadian tanah runtuh. Cadangan ini dapat menguatkan tanah yang telah melalui proses pembangunan. Pokok-pokok besar yang berakar dalam dan tanaman tutup bumi perlu ditanam untuk menyelamatkan kawasan pembangunan yang terdedah kepada cuaca dan hujan lebat. Oleh itu, hal ini dapat membantu menyekat pergerakan tanah daripada di bawah aliran air bawah tanah yang menggelorkan cerun yang tidak stabil. Yang terakhir, kesimpulan, kajian ini memberikan analisis komprehensif mengenai tanah runtuh di Malaysia dengan menekankan punca dan kesan tanah runtuh terhadap alam sekitar. Ia juga menawarkan cadangan untuk mengatasi kejadian tanah runtuh di Malaysia. Kajian ini juga membincangkan kelemahan penyelidikan tanah runtuh termasuk kekurangan skala piawar untuk garisan kepadatan dan zon sasaran serta penggantungan pada data daripada agensi kerajaan tertentu yang mungkin mengabaikan faktor penting. Selain itu, ia menekankan keperluan langkah proaktif untuk mengurangkan risiko tanah runtuh seperti perancangan pembangunan yang bertanggungjawab dan penanaman semula hutan.